سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Musyriqatan dengan qaf, di hak Jawi dan hak Rumi dengan pa dah. Musyrifatan, anak musyriqatan, daripada isyraq, musyriqatan. Kalau ada orang pakai hak ni, ada tak jual luar tadi? Hak ni Faridatul Faraid, di muka depan, di sebelah ni Rumi, sebelah belakang Jawi. Tapi tebal ni sebab dia panjang, dan ni dengan sejarah Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, panjang. Jadi tebal tu. Jadi sebelah depan dia Rumi, musyrifatan juga. Sebelah belakang dia Jawi. Ini Jawi dia. Panggil apa ni? Panggil haluh siang. Tahu? Haluh siang ada. Tu mana? Haluh siang. Kalau ni barulah syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yakin. Sini musyriqatan. Ni betul comel dia. Saya tengok cetakan lain dia sama je. Musyrifatan juga. Jumpa cetakan ni je musyriqatan. Sebab masa saya mengaji dengan arwah Baba Najibuddin Kerandang di Baiki. Bukan musyrifatan, musyriqatan. Dia kalau ada tersilap, ada tersalah dalam kitab, tersilap tu adalah cetakan, bukan pengarang, cetakan. Dia kadang-kadang kitab ni dia banyak cetakan. Contohlah, ada kalau dahulu dia ada cetakan Fatani, dia ada cetakan Penang, dia ada cetakan Singapura. Hak ni kira hak zaman itu. Hak kitab-kitab lama ni. Kitab baru sekarang tak pasti dia cetak tu di mana. Kalau dululah cetakan dulunya Fatani, Penang, lepas tu Singapura, hak dahulu. Jadi satu-satu kitab tu sendiri, kita tengok cetakan ni, ada sedikit. Kalau kita kata tu yang kita pakai, cetakan dia salah, kita pergi buka hak cetakan lain, comel. Sebab itulah kata, kalau ada terlebih ataupun terkurang, bukan daripada pengarang, daripada pencetak. Sebab pengarang, contoh Syekh Ahmad Al-Fatani, dia kalau dahulu-dahulunya mereka tidak ada cetakan, mereka hanya tulisan tangan sahaja. Kalau ngaji perekat mula-mula dulu memang dengan tulisan tangan, bukan ada cetakan. Jadi dengan tulisan tangan ni lah yang tidak sempat dicetak. Ni kadang-kadang kitab tu tidak berkembang, kitab tu tidak jadi meluah lah. Sebab apabila hanya tulisan tangan,
Jadi murid-murid yang terhad sahaja yang menulis, maka kadang-kadang dia mati situ je. Adapun kalau sempat dicetak, sekali cetak kemungkinan lah, tu wallahu alam ni bubuh je ni. Sekali cetak mungkinlah 1000 apa 1000 nuskah ke apa panggil? Dah. Ke 100 dia ambil dah. Dah tak pernah sabar dah. Dia 1000 lah kita bubuh tu wallahu alam lah. Hak jumlah sebenarnya berapa? Jadi maknanya kalaulah sekali cetak, kan kita tengok di muka hadapan tu kan, cetakan pertama tahun berapa, cetakan kedua tahun berapa, dia ada di hadapan kita tu. Jadi maknanya apabila sekali cetak contohnya 1000 nuskah, jadi payah dah. Payah nak mati kita tu. Dia akan jadi meluas. Sebab tu banyak kitab-kitab Jawi lama yang tak berkembang. Bahkan kitab Syekh Ahmad sendiri pun, kitab Faridatul Faraid, kitab Syekh Daud Al-Fatani sendiri, pengarang kitab Muniyatul Musalli, ada kitab-kitabnya setakat kita tahu nama kitab sahaja. Yang Syekh Ahmad karang, yang Syekh Daud karang, nama kitab kita tahu, tapi kitabnya kita cari tak ada. Sebab biasanya tidak sempat dicetak oleh orang kemudian. Tak sempat dicetak. Jadi maknanya nak ceritanya, pengarang tidak mencetak sendiri. Jadi pencetaknya orang lain, terkadang kemudian yang bawa kepada cetakan, ni kadang-kadang tersilap ni. Tersilap cetakan. Mana kalau ada baki-baki itu cetakan. Ialah sini tak ada satu titik. Jadi musyrifatan sebenarnya musyriqatan, lain dah makna dia. Kadang-kadang satu perkataan, satu kalimah terlebih, kadang-kadang terkurang. Kadang-kadang bukan satu kalimah yang terkurang, satu baris yang terkurang. Ini semua cetakan belaka. Ini problem kitab Jawi. Adapun kitab-kitab Arab, jadi payah nak jumpa hak tersilap cetakan kalau kitab Arab. Hak kitab Jawi ni problem. Sebab tu dahulu ada guru-guru yang dia tak berapa suka baca kitab Jawi. Dia tak apa suka ajar murid dia dengan kitab Jawi, sebab kitab Jawi ni banyak salah. Jadi dia ajar muridnya dengan kitab Arab sahaja. Ajar muridnya kitab Arab sahaja. Tapi kemudiannya muridnya sendiri nak masuk dalam masyarakat agak sepik sikit lah. Nak baca kitab Arab, hayahlah sikit. Nak baca kitab Jawi, dia sendiri tidak pernah belajar. Kitab Jawi ni kena belajar juga. Bukan hanya kita kata saya pandai baca Jawi, saya boleh test baca kitab Jawi. Jangan. Jadi seorang guru tak mau baca ni kan tadilah ada tersilap. Terkadang jatuh satu kalimah saja jatuh, tapi makna dia jadi jauh lagi lah. Ni contoh dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid sifat 20, yang kira yang diguna pakai sekarang yang paling tua sekali 1756 Masihi. Paling tua sekali lah kalau kira dengan umur-umur kitab yang lain. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, ulama Aceh, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mengarang kitab Hidayatus Salikin dan juga Sirrus Salikin tu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mati syahid dalam peperangan di Fatani melawan kerajaan Siam Buddha tu. Kisah dahulu. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, ni ada orang yang dia telefon tanya. Di awal kitab dia ada cerita berkaitan dengan orang yang berpegang tidak ada dalil, dipanggil muqallid. Orang yang berpegang dengan akidah yang betul, berpegang Allah ada, itu akidah tu, kejap pegangan dia. Tapi mana dalil? Dalil ni penunjuk yang kita duk pegang tu ada ni, dia kena ada dalil. Sama ada dalil tu ayat Al-Quran
ataupun dalil tu dalil akli. Adapun kalau orang tu berpegang dengan pegangan yang kejap sebenar tanpa berdalil, dipanggil muqallid, orang yang turut orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil sendiri. Jadi dalam kitab bila tu dah dicerita orang yang berpegang tanpa berdalil, orang ni pula orang yang terima pelajaran. Orang yang terima pelajaran dengan makna dia orang cerdik. Mana kalau ajar dia boleh faham. Berpegang Allah ada, apakah dalilnya? Dalil ni begian. Dia orang yang terima pelajaran. Kerana kalau belajar dia boleh faham, dia boleh nampak dalil tu. Tiba-tiba dia tak belajar sampai ke tahap dalil, dia hanya berpegang Tuhan ada sahaja contoh, maka berdosa. Berdosalah sebab wajib pegangan kita ni bersertakan dengan dalil, maka berdosa. Sebab kalau dia belajar, dia terima pelajaran, bukan orang bodoh. Sebaliknya, seseorang yang berpegang tanpa berdalil tetapi ianya orang yang tidak terima pelajaran. Orang tak terima pelajaran ni kita panggil kok kurang cerdik, ataupun kita panggil betul panggil apa? Betul orang. Macam ni betul gitu. Faham tak? Jadi jelah kurang cerdik lah kita kata. Mana kalau kita ajar ke dia pegang Tuhan ada, dalilnya ada langit ada bumi, contoh dalil akal. Ni dalil Tuhan ada, ambil mana? No, ada langit ada bumi tu. Kalau tak ada Tuhan nak bagi mana langit bumi? Tu dalil. Yang tu. Esok kita test tanya pula. Pegang Tuhan ada, pegang Tuhan ada. Dalilnya apa? Allah dalil apa pula? Dia jadi bengong semula. Dia ni dia dah reti Dah reti. Dalil lah orang yang kemarin. Dalil. Saya pakai ikut ustaz sudah lah, pegang Tuhan ada. Dalil apa pula? Kemarin baru ayat dalilnya. Dia jadi bengong dah. Ni panggil apa? Orang yang tak terima pelajaran. Maka berdosa juga dalam kitab tu. Walaha jatuh satu kalimah, maka tidak berdosa. Tapi tidak tu jatuh. Tengok. Berpegang tanpa dalil, walaha kita ni orang yang terima pelajaran, maka berdosa. Berpegang tanpa dalil kerana tidak terima pelajaran, maka berdosa. Jadi sama pula dah. Maka tidak berdosa. Tapi tak ada satu tidak tu. Dah. Berdosa dengan tidak berdosa, bukan timur barat lari dia. Tak ada satu kalimah sahaja. Ini kitab. Sebab tu kata kitab Jawi pun dia kena beringat. Ini bab cetakan. Kadang-kadang satu baris tak ada. Dan kitab Jawi satu baris tak ada. Satu baris tak ada. Saya pernah mengajar kitab Matlaq Badrain. Baca sakok. Jadi tak jumpa masalah. Tak jumpa masalah jadi lepas baca tu. Tiba-tiba ada seorang mengaji tu, dia kata, "Ustaz, baca lakoh tu," dia kata. Mana lakoh? Lakoh. Lepas tu saya pun ulang baca. Lakoh tu dia kata. Dak lakoh dah ni. Dia pun baca hak dia panjang, hak dia ada, kita tak ada. Tengok-tengok sebaris tak ada. Sebaris tak ada. Adik tu kitab Jawi. Cuma nak cerita sininya, kalau ada baiki, itu adalah cetakan, bukan pengarang. Sebab dahulu pernah timbul di Terengganu kita ni, dia tadilah tidak belajar, maka kitabnya kosong. Tapi pandai bercerita, boleh mengajar walaupun kitab kosong. Tapi dia mengajar tu, dia kata jangan baiki kitab kepunyaan orang lain. Jangan duk tambah, jangan duk kurang, dia kata. Nak tambah, nak kurang, pandai sangat, buat kitab sendiri. Pandai juga dia buat bubuh gitu. Jadi nak baiki warna kitab dia kosong. Saya baiki musyrifatan kepada musyrikatan hanya berpandukan kepada guru saya yang baiki. Kemudian cari punya cari, beberapa cetakan musyrifatan juga.
Jumpa hak ni barulah. Saat ni baru jumpanya. Tengok sebelah belakang, tengok hak Rumi belah depan, musyrifatan. Tengok hak Jawi sebelah belakang, musyriqatan. Tapi hak guru saya baikinya tak royak lah cetakan mana, tapi ada cetakan dia tu. Jadi baiki bukan baiki hak pengarang. Anda dia kata pandai-pandai nak baiki sebab saya pernah di sini kena baiki sedikitlah. Baiki kita. Kata ada seorang mengaji, ustaz saya mengaji guru saya dia marah baiki kita sebab kita orang pandai sangat buat kita sendirilah dia kata. Tahulah. Sebab apa? Kitab dia kosong. Jadi kita baiki ni kadang-kadang daripada satu guru pada satu guru sampai ke tuan kitab atau baiki. Sebab cetakan tadilah kita biasa dak jumpa kitab di muka hadapan ada dipanggil apa? Pembetulan ke apa? Di muka hadapan tu. Dia ada buat pembetulan ke apa ditulis. Pada muka surat bagian hak ditulisnya begini, hak sebenarnya begini. Betul dan salah. Disuruh kita baiki. Di halaman kitab di sebelah hadap hak mula-mula kitab. Kenapa timbul seumpama tu? Sebab cetakan selesai dah. Tiba-tiba tuan punya kitab, tuan punya buku dia tengok, kenapa jadi cetakan ni tersilap ni? Nak baiki tak boleh dah sebab cetakan beres dah. Maka dia pun buat pembetulan, bubuh di helaiang hadapan kita ada pembetulan. Ni pembetulan mari mana ni? Mari daripada tuan kitab. Kenapa? Kerana cetakannya tersilap. Ni. Tapi hak saya baca ni cetakan lain sebenarnya. Kebanyakan hak baca hak Jawi tu cetakan lain. Muka surat pun takkan sama. Permulaan ni surat sama lagi lah. Surat 2, surat 3 sama lagi. Tapi baris berapa tak sama dah. Sebab tu saya mengajar, saya nak beritahu muka surat dan baris. Tengok di rumah, tengok hak cetakan lain. Saya pakai cetakan lain. Di muka surat lain dia agak, muka surat dia bukan sama. Tapi kalaulah hak saya ni muka surat 5, hak tu mungkin muka surat 6 dah. Dia ada sedikit lah hak cetakan lain. Saya pernah mengajar kitab Faidatul Faraid ni, saya sebut muka surat, sebut baris. Lepas tu mengajar. Sebut muka surat, sebut baris. Lepas tu mengajar. Bertahun mengajar. Nak habis kitab dah. Kena-kena saya muka surat lain, dia mengaji ramai-ramai tu muka surat lain. Tapi tak ada seorang pun royak. Tak ada seorang pun royak. Ustaz surat berapa? Baris berapa? Mana betul ustaz royak Tak ada seorang pun royak. Berapa kali royak muka surat, royak baris tu berapa kali dia tak tengok pun. Tak kerana tak tahu lah. Bertahun barulah tahu bahawa saya pakai lain, orang pakai lain. Sebab orang pakai tu semua cetakan baru belaka. Muka surat tak ada sedikit perbezaan. Saya pun royak muka surat baris ni kemudian dah. Masa ngaji pondok tu dak royak baris dengan muka surat. Tu dak royak tak ada pakai guru kita. Bismillah lalu dah. Tak royak muka surat dengan baris. Tapi masuk kok kampung ni kena royak muka surat dengan baris. Sebab kalau tak beritahu muka surat dan baris, mengajar dekat setengah jam dah. Dia duk cokek lagi kawan dia. Kat mana tak jumpa cari dia kata. Orang susah nampak. Sebab padahal sekarang ni tu kan ada nanda tu kan. Nanda buku panggil apa? Ada dia bubuh tu nanda buku. Dia tahu sangat. Tapi tak ada nanda pakai senyap gitu je. Setengah guru dia kata, muka surat pun royak. Baris kat ngajar baris muka surat royak dah. Baris berapa royak juga. Allah, manjanya dia kata orang ngaji. Tandalah sendiri. Tu. Orang ada orang kata gitu. Tapi tak jadi. Kena royak baris royak muka surat. Cuma saya ni lain sikitlah. Saya akan beritahu baris muka surat, saya akan tengok hak cetakan baru. Sebab saya cetakan lain dan ada saya baca ni salah, hak cetakan baru tu betul. Ni nak cerita apa ni? Cetakan. Biasa dah ngaji kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin hak Syekh
Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia ada hak nipis, dia ada hak tebal. Hak nipis itu dia tulisan halu-halu, di sebelah tepi ada kitab Ad-Durrun Nafi. Kalau hak tebal tu dia sebelah tepi dia kosong. Mana kita boleh buat catatan, sebelah tepi dia kosong, hak tebal tu. Kemudian dia punya tulisan dalam tu agak besar. Kalaulah ayat Quran, hadis Nabi ataupun hak dia dinakal dia ambil dalam kitab-kitab Arab, kalau tebal tu dia disertakan dengan baris. Kalau nipis tidak disertakan dengan baris. Ni nak cerita ni. Antara dua cetakan, yang nipis yang tebal ni kita kena tengok dua-dua. Saya masa mengaji dengan tugu saya ni, dia ngajar nipis. Masa tu tak jumpa lagi hak tebal. Tapi tugu baiki hak nipis ni. Kemudian barulah jumpa hak tebal. Lepas tu pelaga. Pelaga tengok, oh tugu baiki dalam hak tebal ni comel. Gitu. Maknanya tugu baiki ni ada ambilan dia. Ada ambilan. Ambilan mana? Daripada gurunya sendiri, daripada guru sampailah kepada tuan kitab sendiri. Ini nak cerita kaedah pengajaran kitab. Kitab dia tidak boleh membaca sendiri. Membaca sendiri ni terkadang kehendak kitab, kehendak pengarang, dengan pemahaman kita jadi kadang-kadang tak tepat. Pemahaman kita tak tepat. Ini hak bahaya, hak berkaitan dengan kita baca kitab tanpa berguru. Jadi makna musyriqatan bi anwarit tauhid wal yakin. Terjemahan dia, puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia, musyriqatan, cemerlang ia, terang ia. Kalau musyrifatan dia mulia, itu makna isyraf ni mulia. Musyriqatan ni cemerlang, terang ia segala hati orang mukminin dengan tauhid, mengesakan Tuhan, dan yakin kepada Tuhan. Jadi di mukaddimah kitab ni syumusal ma'rifati, yang pertama fi samawati qulubil mu'minin, syumusal ma'rifah musyriqatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Di sini cerita bab mukminin, hati orang-orang yang beriman, iman. Kemudian syumusal ma'rifah, ini pengenalan. Lepas tu bi anwarit tauhid wal yakin, sebut tauhid, sebut yakin, sebut mukminin, orang-orang yang beriman, ma'rifah, kemudian tauhid, kemudian yakin. Jadi di permulaan kitab ini kita boleh nampak dah gambaran bahawa kitab ni kitab nak cerita bab pegangan. Ni dipanggil dalam ilmu badik, dipanggil bara'atul istihlal, dipanggil. Kalau kita gok notis di muka jalan. Jadi notis di muka jalan tu kok mana kita boleh gambar dah. Ni di awal kitab ni sebut hati orang-orang yang beriman. Kalau sebut iman ni ilmu pegangan ni, ilmu tauhid ni. Lepas tu didatangkan blok makrifah. Makrifah ni pun cerita bab pegangan tauhid juga ni. Lepas tu diakhiri dengan bi anwarit tauhidi wal yaqin. Ni kitab tauhid. Ni cerita bab pegangan ni. Ni dia permulaan kitab seumpama tu. Contohnya dalam kitab Alhamdulillahillazi fataral alam biqudratih. Segala puji bagi Allah yang mencipta alam dengan kekuasaannya. Ni cerita bab tauhid juga ni, nak cerita bab kekuasaan Tuhan ni. Itu dia punya gambaran kitab. Kalau kata Alhamdulillahillazi faradas salata
ala ibadihil mu'minin wal mu'minat, segala puji bagi Allah yang memfardukan solat. Ni kitab ni cerita bab solat pekoh ni. Tu. Ni daripada permulaan kitab kita boleh tahu dah kitab ni kitab nak cerita apa. Jadi kitab Faridatul Faraid nak cerita bab iman, nak cerita bab makrifah, nak cerita bab tauhid. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin. Puji itu bagi Allah. Setengah surah kitab pujian-pujian bagi Allah, ataupun surah kitab diterjemah segala puji bagi Allah. Dalam kitab ni puji itu, setakat tu je. Puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut kata puji itu, tak sebut sekalian puji ataupun segala puji, sebut puji itu sahaja. Puji hak mana ni? Puji ni isyarat kepada puji hak kita maklum dah lah. Kita tahu sangat dah. Sebut kata puji ni, puji hak 4 tu lah. Dia kata. Sebab saya tak kata segala puji, sekalian puji, hanya sebut puji itu. Puji itu, puji mana ni? Puji itu tu puji mana? Itu isyarat kepada puji yang kita sudah maklum. Kita tahu sangat dah. Mana pujian hak 4 tu lah. Pujian hak 4, pujian kalau kita ngaji dalam kitab agak, dia kata puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Gitu je lah. 4 pujian. Keempat pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim 1, hadis 1. Qadim sedia kala, hadis baharu, ada permulaan. 2 tu je. Jamak dia hawadis, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa hawadis? Segala perkara yang baharu. Mana apa? Bukan qadim lah. Baharu ni bukan maknanya baru lama, bukan. Jadi hawadis termasuk malaikah baharu juga. Malaikat baru ke? Malaikat lama dah kan? Jadi baharu dengan makna ada permulaan, asalnya tak ada. Itu baharu. Malaikat Tuhan buat tu lama dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam lagi. Apa kata baharu? Baharu dengan makna ada permulaan, mana asalnya tak ada. Itu baharu. Hadis, hawadis dia jamak. Jadi qadim sedia kala, hadis baharu. Qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan falsafah yang kafir, mereka beriktikad alam ni qadim. Alam ni qadim. Iktikad seumpama tu alam ni qadim, alam ni ada tidak ada permulaan, itu iktikad yang kafir. Iktikad yang kafir. Apabila alam ni qadim, berarti bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau qadim bukan makhluk Allah nah. Sebab sebagaimana Allah ada sedia kala, alam pun ada sedia kala. Jadi siapa yang buat? Samalah, bukan Allah yang buat. Sebab qadim. Sebagaimana Allah yang tidak diperbuat, sebab Allah ada sedia kala, alam tiba-tiba qadim juga, mana tidak diperbuat. Jadi bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bercanggah ni kita duk baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alam ni semuanya yang dimiliki, yang dijadikan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu falsafah yang kafir. Adapun pegangan kitanya, yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain daripada Allah dipanggil hadis baharu. Jadi puji qadim kepada qadim. Mana apa? Allah memuji Allah sendiri. Allah memuji Allah sendiri dalam ayat-ayat Quran. Walaupun kita yang baca, contohnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita yang memuji Allah sebab kita yang baca. Tapi yang kita baca tu kalam Allah. Maknanya kalam Allah tu memuji Allah. Ini Allah memuji Allah.
Siapa taing kita baca, jadi macam kita lah pula yang memuji Allah. Dipanggil hadis memuji qadim. Jadi sama ada Allah memuji Allah, pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hamba dia. Allah memuji para anbiya. Allah memuji para salihin contohnya. Tuhan kata nikmal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak kembali kepada Allah. Allah Ta'ala memuji Nabi Ayub alaihissalam contohnya. Jadi Allah memuji Nabi Ayub alaihissalam. Allah memuji Nabi Ayub yang banyak bertaubah kepada Allah. Hakikat pujian itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Ayub banyak kembali, banyak bertaubah. Mari daripada mana? Mari daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Allah puji Nabi Ayub ni banyak bertaubat, Allah puji Allah juga tu. Sebab banyak bertaubat tu mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Walaupun Allah memuji kepada Nabi Ayub, hakikatnya pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kan? Kita ni kadang-kadang kita puji anak kita. Kita puji anak kita depan-depan orang. Sebenarnya kita bukan nak puji anak kita sangat. Kita nak puji diri kita. Dah anak siapa? Siapa yang didik? Siapa yang ajar? Ni lah. Hak tengah puji anak ni lah. Maknanya sebenarnya dia bukan nak puji anak sangat. Dia nak puji diri sendiri. Gitulah. Kan? Jadi Allah memuji hambanya Nabi Ayub AS. Hakikatnya Allah memuji Allah sendiri. Kemudian hadis memuji sesama hadis. Kita memuji sesama kita. Kita kata seseorang ni kuat belajar, kuat beramal contohnya, baik, mudah tolong orang, pemurah. Kita dah puji sama-sama kita ni. Kita dah puji sama-sama kita. Hakikatnya pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kata baik ke, kuat belajar ke, kuat beramal ke, beri tolong orang ke, pemurah ke, semua kebaikan tu mari mana? Mari dia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kan? Tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita disunatkan perbanyak kata la haula wala quwwata illa billah. Dan la haula wala quwwata illa billah ni akan jadi kenderaan ketika kita meniti titian sirat. La haula wala quwwata illa billah. Itu hakiki kita tak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan kebaikan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah. Jadi seseorang tu baik, kuat belajar, kuat beramal daripada Allah. Seseorang tu tolong orang, pemurah, datang daripada Allah. Jadi kita puji, hakikat pujiannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang puji kita baik, alhamdulillah. Sekalian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puji memuji sesama kita seumpama tu dituntut pada syarak. Tetapi kalau kita memuji sesama kita, kita puji je dia, tiba-tiba dia jadi pesen lain. Panggil apa? Makan pujian orang panggil. Dah. Panggil kadang-kadang orang cakap tapi Terengganu dah cakap berkali. Dia panggil makan pong, makan jet. Makan pong, makan jet. Pong. Pong ni apa? Kembang. Lepas tu panggil luah lubang hidung. Luah lubang hidung. Makan pong tu kembang. Pong angin tu. Kalau makan jet ni macam orang jet kereta.
Jek tayar bocor kan jek, akak terbalik aja jawapan dia. Sebab dia makan jek. Bukan jek kajang tu. Tu jek kajang jek kau. Oh jek atas langit tu bukan tu nak cerita tu. Kan orang ni kena jek terkajang. Ni tak ni makan jek orang panggil. Abang panggil apa? Makan pujian lah kita panggil. Orang puji dia jadi lupa diri. Kalau seumpama ni dilarang kita memuji. Asalnya dituntut pada syarat dan dibenarkan pada syarat. Fa amma bi ni'matika rabbika fahaddith tu kan. Kan semua kebaikan tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taufik hidayah nikmat Allah yang besar. Jadi Tuhan beri dia tu rajin belajar, rajin beramal baik itu, tu nikmat yang paling besar. Jadi kita pun cerita nikmat tu. Fahadith cerita nikmat tu. Asalnya begitulah. Tetapi kalaulah dipuji, dia jadi peseng lain, dia jadi riak ke, jadi ujub ke, jadi takabur ke, tapi waktu semua rosak dalam lah ke? Itu semua rosak dalam. Tapi macam mana kita duk puji dia, kita nak tahu rosak dalam tu. Az-zahir yadullu 'alal batin. Hak zahir itu tunjuk dalam. Kita puji je dia jadi macam tu. Kadang-kadang dia jawab pula, tengok kaki pula dia kata. Mana tak tengok kaki? Jangan kita tengok kaki dia tu. Tengok kaki, tengok orang lah. Ni siapa dia ni? Oh gitu kita puji dia, jadi dia akad diri. Stop lah. Jadi berhenti. Jangan puji. Sebab rosak dia. Sabit kita puji dia. Tapi kadang-kadang kita ni yang mari, kita yang memuji ni kadang-kadang tak betul dah, tak jujur dah kita ni. Kita puji ada tujuan. Kita puji ada tujuan kita ni, ada kepentingan. Tu salah oleh kita dah. Tapi kalau kita puji lillahi ta'ala, kemudian dia jadi pesen tu, kita berhenti. Tapi kalau kita puji ada tujuan, dia makan puji kita, kita puji. Sebab apa? Sebab kita ada kepentingan. Dengan kita tak betul bukan lillahi ta'ala. Bukan nak cerita nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak puji dia, kita nak akak dia, dia pun jadi teruja, dia pun beri apa yang kita nak. Kadang-kadang dia jamin kita makan. Tu kita nak. Kita puji-puji jek dia. Okey, makan. Aku jamin hari ni. Tengok. Kan ni? Ni kita tak betul dah. Tapi kalau kita puji lillahi ta'ala, kemudian orang yang dipuji tu nampak jadi tak berapa nak comel, kena berhenti lah. Itu dilarang pada syarak. Sebab Nabi SAW Nabi SAW baginda biasanya memuji sahabat-sahabat. Memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, memuji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia puji sahabat-sahabat. Tetapi pada satu ketika Nabi tengok sahabat memuji sahabat yang lain, maka Nabi pun larang. Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi. Sesungguhnya kamu telah memotong leher kawan kamu, dia kata. Kalau kata kamu sembelih kawan kamu, kamu bunuh kawan kamu. Mana apa situ? Sahabat memuji sahabat yang lain, sahabat yang dipuji tu jadi rosak. Rosak dia, riak, wujud takabur tu mari mana? Mari daripada kita puji dia. Jadi seolah-olah kita yang merosakkan dia. Itu Nabi larang. Jadi kalau puji dia jadi kod lain, itu Nabi larang kita puji. Tapi kalau kita puji, alhamdulillah dianya. Kita puji, alhamdulillah dianya. Kita boleh pahala, dia pun boleh pahala. Kita dah puji-puji, alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan kekalkan saya atas ketaatan, atas kebaikan yang awak duk puji tu. Mana kalau dia jawab gitu, kita boleh puji. Sebab apa? Sebab dia kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia beramal dengan apa hak duk kata semua tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hak Fatihah tu tetap dah rukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sudah je salam, beri salam, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Kita mulakan dengan alhamdulillah. Hak selepas dia salam tu lah, kan kita baca alhamdulillahilladzi
lam yattakhiz walada hingga akhir tu. Tapi ada juga orang baca wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz dah. Ada. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz. Itu ayat Quran yang perintah Nabi kita supaya baca alhamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Kata alimu ya Muhammad, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada sehingga akhir. Kita ni tak payahlah wa qulil hamdulillah tu. Lepas tu kita baca mana? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Memang asal ayatnya wa qulil hamdulillah. Apa makna? Dan kata olehmu ya Muhammad. Kata apa? Alhamdulillah tu. Kita yang diperintah ni, kita pun kata alhamdulillah je. Tak payahlah wa qulil hamdulillah tu. Sudah je salam kita baca alhamdulillah. Sebab apa? Solat tu taufik hidayah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan nak bagi taufik hidayah kepada solat, tengok ramai mana orang yang sego-megonya. Solatnya tidak pun dianya. Tengok. Solat pun tidak walah dia sego-mego. Tak ada taufik, tak ada hidayah. Jadi kita boleh solat ni taufik hidayah. Sebab itulah hak tu bila dalam azan, dalam qamat tu hayya 'alas salah, kita jawab mana? La haula wala quwwata illa billah. Jawab gitu kan? Padahal Tok Bilal panggil, marilah sembahyang. Kita pun jawablah, aku dah sejak awal demung lagi. Jawablah gitu. Kita sapa awal Tok Bilal lagi. Oh nak panggil kita sembahyang. Jawablah, aku ada sini dah. Ayat dia. Kita jawab kena. La haula wala juga. Sebab apa? Kita boleh solat tu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beri salam, kita puji kepada Allah. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Dalam wirid pula sebelah 33 kali pula dah alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian, sekalian pujian milik Allah, sekalian pujian kembali kepada Allah. Tiba-tiba apabila dipuji kita, kita jadi lupa apa yang kita duk baca semua. Alhamdulillah, sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang puji kita pun kembali kepada Allah. Tiba-tiba kita lupa. Tu tak boleh puji seumpama tu. Tapi kalau kita ingat semua hak kita duk baca alhamdulillah, sekalian pujian milik Allah, sekian pujian tertentu bagi Allah, sekian pujian kembali kepada Allah. Tak apalah. Puji macam mana pun. Puji macam mana pun tetap dikembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Milik engkau ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan milik engkau ya Allah. Sekian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian pujian, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Kesemua pujian milik Allah, tertentu bagi Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji itu, puji yang empat tadilah, bagi Allah, makna milik bagi Allah, tertentu bagi Allah, kembali bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mana ni? Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cermelang ia dengan tauhid dan yakin. Jadi kita berhenti di yang menaikkan pada beberapa langit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa adhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.